Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita buruk untuk Najib Tun Razak. Berita ini dipetik daripada Harapan Daily. Hari ini akhirnya pengampunan Najib ditolak oleh mahasiswa PKR. Mahasiswa PKR hari ini merayu supaya lembaga pengampunan menolak permohonan Najib. Mahasiswa PKR memohon agar lembaga pengampunan menolak permohonan Najib Seri Razak untuk diampun dan dibebaskan dari penjara. Menerusi satu kenyataan, mahasiswa PKR berkata, bekas ahli parlimen pekan itu telah didapati bersalah dalam kes penyelewengan RM42 juta dana SRC Internasional Senin Berhad oleh 3 mahkamah dan 9 hakim. Justru kumpulan pelajar itu meminta agar pemimpin negara menjadikan kes Najib sebagai pengajaran agar pemimpin tidak mengejar ganimah apabila berkuasa kerana kebenaran tetap akan muncul, kata mereka. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Setakat ini, kerajaan Malaysia sudah membayar jumlah keseluruhan hutang Malaysia Development Berhad 1MDB sebanyak RM43.8 bilion dengan baki hutang yang belum dibayar berjumlah RM9.7 bilion, membabitkan prinsipal RMS bilion dan faedah RM4.7 bilion. Hutang-hutang 1MDB ini terpaksa ditanggung oleh rakyat secara bergenerasi. Berapakah sekolah dan hospital boleh dibina jika syarikat tersebut tidak wujud, kata kenyataan itu. Dalam pada itu, mahasiswa PKR menegaskan pihaknya menolak amalan bobrok rasuah dan penyelewengan. Saudara-saudara sekalian, apa pula komen anda? Adakah anda juga senada dengan mahasiswa PKR yang menolak permohonan Najib untuk dibebaskan? Adakah anda juga senada dengan mahasiswa PKR untuk merayu lembaga pengampunan supaya menolak permohonan Najib? Ini berkisar dengan hutang yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan Malaysia akibat daripada hutang 1MDB yang berjumlah 43.8 bilion dengan baki yang belum dibayar sebanyak 9.7 bilion itu. Saudara-saudara sekalian, kata mahasiswa PKR ini, hutang-hutang 1MDB ini terpaksa ditanggung oleh rakyat secara bergenerasi. Mereka juga mempersoalkan dan menimbulkan pemikiran kritis mereka dengan kata, berapakah sekolah dan hospital yang boleh dibina jika syarikat 1MDB tersebut tidak wujud? Anda pasti dapat memikirkannya sendiri. Tidak perlu menjadi mahasiswa untuk dapat menerima atau dapat menjawab persoalan mereka ini, yaitu dengan berpuluh bilion yang telah dibayar itu, kalau ia disalurkan untuk membina sekolah dan hospital, menurut mahasiswa PKR ini, mungkinkah beberapa sekolah dan hospital telah siap dibina? Dalam pada itu, mahasiswa PKR menegaskan pihaknya menolak amalan bobrok rasuah dan penyelewengan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling menyedihkan untuk kita semua yang menyayangi Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia. Najib dapat pengampunan atau tidak, Anwar tetap akan terkesan. Itulah beban yang perlu ditanggung oleh Anwar. Sebenarnya, bagi anda semua yang cuba untuk menyerang Anwar untuk isu pengampunan Najib, siapapun Perdana Menteri yang berada di kedudukan Anwar Ibrahim, pasti akan terkena kesannya juga. Cuma kebetulan apabila Najib dipenjarakan, Perdana Menteri yang naik ialah Anwar Ibrahim.
Bayangkan kalau yang menjadi Perdana Menteri sekarang Ismail Sabri Yaakob. Bayangkan kalau yang menjadi Perdana Menteri sekarang ialah Muhyiddin Yassin. Bayangkan sekarang kalau yang menjadi Perdana Menteri sekarang ialah Hadi Awang. Dan sekutunya pula ialah Barisan Nasional. Apakah Anda juga akan mengatakan benda yang sama? Anda kecam kepada Anwar Ibrahim. Sebenarnya, kalaulah Muhyiddin sekarang ialah Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri, atau Hadi, atau siapapun Perdana Menteri sekarang, apapun yang berlaku, apapun keputusan pengampunan Najib, pasti mereka akan terkesan. Bayangkan kalau itu Muhyiddin Yassin sekarang dan ada kerjasama dengan UMNO. Karena kita tahu, Muhyiddin Yassin sebenarnya pernah dan masih mungkin masih memancing ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional UMNO untuk menyokong Perikatan Nasional menjadi kerajaan semula. Bayangkan, kalau Muhyiddin dapat sokongan daripada Barisan Nasional UMNO dan UMNO minta juga pengampunan kepada Najib. Adakah nada Anda sama seperti Anda menyerang Anwar Ibrahim? Sama saja kan? Jadi itu sebabnya kita kata, apapun keputusan pengampunan Najib, dapat pengampunan atau tidak, Anwar tetap akan terkesan. Dan kalau Perdana Menteri yang lain pun, contoh Muhyiddin kah, Ismail Sabri Yaakob kah, atau siapapun, mereka juga tetap akan terkesan dengan apa-apa keputusan. Jadi, berhentilah coba mengaitkan Anwar Ibrahim, kelemahan Anwar Ibrahim konon, dan macam-macam lagi. Karena siapapun Perdana Menteri pada waktu ini, kalaulah mereka jadi Perdana Menteri, mereka pasti juga akan terkesan. Agak-agaklah kan, kalaulah Muhyiddin berjaya mendapat sokongan daripada UMNO, Barisan Nasional, untuk menjadi kerajaan Perdana Menteri, adakah mereka tidak akan menuntut, UMNO tidak menuntut pengampunan Najib? Dan adakah Muhyiddin akan berkeras 100% tak akan membebaskan Najib? Itu persoalan dia. Pengampunan rasmi lembaga pengampunan berkaitan nasib Najib Razak sama ada mendapat pengampunan dirajah atau sebaliknya tetap menjadi berita buruk bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Penganalisis politik Profesor Azmi Hasan berkata, jika bekas Perdana Menteri yang dipenjara atas kesalahan rasuah itu dibebaskan, Anwar akan dipuji oleh penyokong UMNO. Tetapi Geostrategis dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategi Nusantara itu menambah, Najib masih mempunyai sedikit pengaruh dalam parti. Justru, kata Azmi, pengampunan Najib pasti akan menggembirakan ahli akar umbi UMNO, terutamanya jika dia meneruskan karier politiknya. Jika beliau terus aktif dalam kancah politik, sudah tentu ia akan menguatkan parti dan mereka akan mendapat lebih kepercayaan daripada pengundi Melayu dan Islam, katanya kepada milisi kini. Pun begitu, Azmi mengingatkan, pembebasan Najib juga akan membuat pengundi PH menyalahkan Anwar, bahkan mungkin tidak lagi selesa bekerja sama dengan UMNO. Begitu juga pandangan pengarah pengajian Asia University Tasmania, Profesor James Chin, yang percaya pengampunan diraja itu akan menyebabkan kerajaan hilang keyakinan dalam kalangan penyokong bandar yang tidak mahu melihat Najib dibebaskan. Pengampunan Najib juga, kata Chin, akan menjejaskan reputasi kerajaan Malaysia. Ketika imej negara semakin pulih daripada cara kerajaan menangani isu 1MDB, katanya, pengampunan Najib akan membuatkan orang ramai menganggap kerajaan sebaliknya tidak serius memerangi rasuah. Pada masa yang sama, Chin mengingatkan, walaupun mungkin terdapat bantahan terhadap pengampunan Najib, kesannya akan terhad kerana ia berada di bawah kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong. Sesetengah kumpulan Melayu mungkin akan melakukan bantahan, tetapi ia tidak banyak, katanya. Mengenai sama ada kerajaan persekutuan akan kekal utuh atau tidak, jika Najib diizin meninggalkan penjara, Azmi percaya keadaan akan kekal status quo. Hal itu, katanya, kerana Azmi berpendapat PH dan UMNO mengakui realiti bahawa mereka saling memerlukan satu sama lain sebagai rakan politik.
Sementara itu, jika lembaga pengampunan tidak memberikan pengampunan, sebaliknya mengurangkan tempo pemenjaraan Najib, Chin percaya kemarahan dalam kalangan pengundi PH adalah minimum. Orang ramai di bandar akan marah, tetapi ia hanya untuk seketika, katanya. Azmi pula percaya keputusan sebegitu akan menyediakan situasi menang-menang untuk semua orang. Spekulasi berkaitan nasib Najib mencuri perhatian umum sejak awal minggu ini. Lebih-lebih lagi apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa semalam mengesahkan lembaga pengampunan bermesyuarat pada Isnin. Utusan kemudian melaporkan Najib mendapat pengampunan dan diizin bebas dari penjara. Bagaimanapun, laporan yang memetik sumber itu kemudian ditarik balik. Di tengah gesaan kerajaan supaya semua pihak menunggu kenyataan rasmi, agensi berita CNA hari ini pula melaporkan tempo hukuman Najib dikurangkan setengah. Laporan itu turut memetik sumber yang tidak dinamakan. Azmi berkata, jika Najib akhirnya kekal di penjara, pengundi PH dan Anwar tidak akan marah, manakala penyokong UMNO pula akan gembira kerana pemimpin mereka tidak perlu menunggu lama untuk dibebaskan. Dengan alasan berkelakuan baik, katanya, Najib juga mungkin boleh dibebaskan lebih awal daripada 6 bulan. Pun begitu, Azmi mengingatkan reaksi daripada UMNO tidak akan menggembirakan jika permohonan pengampunan Najib ditolak dan tempoh tahanannya dikekalkan. Katanya lagi, Presiden UMNO Ahmad Zain Hamidi pula akan dipersalahkan bersama Anwar. Kesalahan mungkin diletakkan pada Ahmad Zain Hamidi kerana gagal meyakinkan Anwar dalam pengampunan Najib. Ahmad Zaid juga akan dilihat cuba melindungi jawatannya dalam UMNO, kata beliau lagi. Ada 4 komen dalam Malaysia kini berkaitan dengan isu ini ialah tunggu DNA kes 1MDB reformasi, kata beliau. Sebaiknya undang-undang negara tidak dijadikan tawar-menawar dan perlu dijadikan secara adil dan saksama kerana prejudis. Kata cari makan je, kedua-dua parti perlu cari titik tengah untuk kerjasama lebih erat lagi. Kalau pengikut UMNO tak rasa senang, biarkan mereka saja. Tunggu PRU 16 nanti, bukan tak biasa PH jadi parti pembangkang pun. Buatlah yang terbaik, kata beliau. Apalah pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.